Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia ini kita dapat bersama-sama dengan ahli keluarga kita menghidupkan ibadah yang mulia di dalam bulan Ramadan ini, iaitu berpuasa. Bulan yang membawa 1001 rahmat dan keberkatan buat kita semua. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat daripada baginda insya-Allah. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana orang-orang soleh itu beribadat pada bulan Ramadan. Ibadat yang dilaksanakan oleh seseorang itu bergantung kepada penghayatan dan kerinduan mereka kepada Allah dan Rasul. Mereka menumpukan sepenuh jiwa raga mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pelbagai cara mereka berupaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika mana beliau memegang perbendaharaan negara, bila ditanya, "Kenapakah engkau selalu berpuasa?" Lalu baginda menjawab, "Aku takut bila terlalu kenyang, aku akan terlupa bagaimanakah nasib-nasib orang yang berkelaparan." Kisah Nabi Yusuf ini mengajar kita bahawa puasa itu dapat memberi kesedaran kepada seseorang tentang kesusahan dan merasai keadaan orang fakir miskin yang memerlukan kepada bantuan dan pertolongan daripada kita yang mampu menolong mereka. Semangat tolong-menolong ini dapat mengeratkan ikatan kasih sayang sesama kita walaupun merentasi batasan akidah. Orang soleh akan berusaha membantu ummah di sekelilingnya yang berada dalam kesusahan, termasuk yang bukan beragama Islam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan menyukai sifat dermawan. Allah Maha Pemurah dan menyukai kemurahan. Kisah Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau tidak akan berbuka puasa melainkan dengan bersama-sama orang-orang miskin. Sekiranya ia terhalang tidak dapat berbuka puasa pada hari itu dengan orang fakir miskin, pada malam tersebut beliau tidak akan makan. Ini kisah yang diceritakan ketika mana lagi Ibnu Umar sedang makan, datang seorang tua meminta makanan daripada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar bangun dan terus memberi makanan kepada orang tersebut, orang yang meminta tadi, sehingga tiada makanan untuknya. Dikisahkan juga Imam Ahmad ketika hendak berbuka puasa, seorang tua datang kepadanya mengadu tentang tidak ada makanan untuk berbuka puasa. Kemudian Imam Ahmad memberi makanannya kepada orang tersebut sehingga tiada makanan untuknya di waktu malam. Namun Imam Ahmad tetap berpuasa pada keesokannya hari. Seterusnya, cerita kisah Abdullah bin Mubarak, seorang yang soleh, bersifat pemurah, diceritakan ketika mana beliau dalam rombongan pergi ke kota Mekah. Bersama-sama rombongan tersebut ada seekor burung. Lalu dalam perjalanan burung tersebut mati, lalu mereka membuang burung tersebut di tempat buang sampah. Jadi Abdullah bin Mubarak melihat
ternampak seorang kanak-kanak yang mengambil burung yang telah mati tadi. Jadi Abdullah bin Mubarak mengekori kanak-kanak tadi dan melihat dia bawa burung yang mati tadi ke rumahnya. Abdullah bin Mubarak bertanya kepada budak tadi, mengapa kau mengambil burung tersebut? Lalu budak tersebut menjawab, kami tiada makanan untuk makan. Seterusnya Abdullah bin Mubarak memanggil rombongan tadi dan beliau meminta setiap ahli rombongan tadi mengeluarkan wang untuk bersedekah, untuk memberi bantuan kepada kanak-kanak tadi kerana tidak mempunyai makanan. Telah berkata seorang orang soleh, Abu Bakar bin Abi Maryam, sesungguhnya solat itu dapat menghantar kita ke pintu raja, iaitu kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bersedekah ini, tangannya akan membimbingnya untuk berjumpa raja tersebut. Kan? Ini adalah kelebihan orang yang memberi, orang yang bersedekah. Kita melihat bagaimana para salafus soleh mengambil kesempatan dan peluang ini untuk mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersedekah. Salafus soleh ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang hidup 500 tahun, yang sempat bersama dengan para sahabat, para tabi'in. Ketika itu dipanggil salafus soleh. Sidang muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, seterusnya kita melihat bagaimana orang salafus soleh ini menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Diceritakan Qatadah radhiyallahu an, pada bulan-bulan biasa beliau mengkhatam Al-Quran setiap 7 malam. Setiap 7 malam khatam, setiap 7 malam dia khatam. Tetapi pada bulan Ramadan beliau mengkhatam Al-Quran sebanyak 3 kali. Setiap 3 malam sekali, setiap 3 malam sekali. Tetapi pada bulan akhir bulan Ramadan, beliau lebih hebat lagi. Setiap 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran tiap-tiap hari. Begitu hebatnya para sahabat dengan membaca Al-Quran, dengan beribadat dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Begitu hebat juga para sahabat Nabi. Kita melihat seperti mana kisah Sayyidina Aisyah membaca Al-Quran pada waktu subuh, dan apabila matahari terbit baru dia tidur. Kita melihat bagaimana isteri Nabi mengaturkan masanya untuk membaca Al-Quran. Kita boleh mengambil contoh, setiap kali waktu subuh kita membaca Al-Quran sehingga terbit matahari, kerana orang yang berpegang, orang yang sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran ini akan dipelihara kehidupannya sehingga ke akhirat. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, cerita yang menarik lagi saya nak cerita di sini ialah bagaimana Imam Syafi'i dia khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Imam Syafi'i dia khatam Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Itu tidak termasuk bacaan Al-Quran dia ketika mana dia solat sunat tarawih. Kan, begitu juga yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Ibrahim An-Naka'i, beliau mampu menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Pada 10 malam terakhir, beliau mampu khatam Al-Quran setiap 2 malam. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau menutup majlis ilmu dia. Mana Imam Ahmad ni dia duduk mengajar, ditutup semua majlis ilmu dia, dan majlis fatwa dia akan tutup pada bila masuk saja bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana Imam Ahmad bin Hanbal dia menumpukan penuh pada bulan Ramadan dengan berzikrullah, dengan berzikir, dan dengan membaca Al-Quran. Begitu juga Imam Malik
Imam Malik meninggalkan pengajian hadis dan majlis-majlis ilmunya, menumpukan ibadah dalam bulan Ramadan dengan baca Al-Quran dan merenung Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, hebatnya mereka. Imam Malik berkata tidak ada perkataan yang lebih mulia di dalam bulan Ramadan ini melainkan dengan membaca Al-Quran. Begitu juga kita melihat Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ni guru kepada Imam Ahmad. Beliau berkata pada bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran, bulan yang memberi makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Begitulah interaksi para soleh, para salafus soleh dengan Al-Quran. Mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengkhatam Al-Quran. Kita kadang-kadang alpa dengan masa membaca WhatsApp dan FB, Twitter, Telegram, banyak daripada kita membaca Al-Quran. Kita banyak menonton televisyen daripada kita merenung lembaran Al-Quran. Jari kita banyak menyentuh telefon daripada kita menyentuh Al-Quran. Di rumah kita banyak pelbagai koleksi Al-Quran. Warna pink, warna hijau, bermacam-macam bentuk corak yang ada, tetapi kita tidak pernah merenung tulisan Al-Quran tersebut. Itulah cara kita sekarang berinteraksi dengan Al-Quran berbanding mereka, para salafus soleh yang asyik dengan Al-Quran. Kisah Zubaid Al-Yamani menghimpunkan mushaf Al-Quran dan beliau memanggil sahabat-sahabatnya untuk bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabur isi Al-Quran dan juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan makna Zubaid ni dia himpun mushaf bedak kat kawan, makna bertadarus. Makna membaca dan mereka memahami dan mentadabur. Kerana membaca, mentadabur Al-Quran mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, para salafus soleh membaca Al-Quran di dalam solat mereka. Tadi di luar mereka baca Quran. Dan para soleh juga, salafus soleh, mereka dalam ketika mana mereka sembahyang, mereka membaca Al-Quran. Mereka sanggup berdiri sehingga bengkak kaki kerana membaca Al-Quran di dalam solat. Ada yang sanggup sampai bertongkat kerana berdiri untuk menunaikan solat, nak berdiri lama. Bacaan yang panjang dalam solat, mereka mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana seorang sahabat Nabi, Huzaifah, pernah menceritakan pengalaman beliau pada waktu malam bersama dengan Rasulullah. Huzaifah kata, aku melihat aku solat bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah, kemudian membaca surah An-Nisa dan dilanjutkan dengan Al-Imran. Surah Al-Imran. Apabila sampai ayat peringatan, Rasulullah rasa takut dan Rasulullah berhenti dan berdoa. Mana 3 surah ni? Kan 3 surah ni dekat 100 lebih muka surat, kan? Jadi kita tengok macam mana kita boleh tak mampu. Kadang kita sendiri pun tak mampu untuk baca sembahyang yang panjang. Kalau kita baca panjang sikit, kita komen, kan? Kita komen tu imam dan sebagainya. Itu cara Nabi beribadat dan dicontohi oleh para sahabat dan tabi'in. Mampukah kita beribadat dengan seperti mereka? Membaca Al-Quran dan bertadabbur Al-Quran di dalam solat, kan? Mereka baca, mereka bertadabbur, kan? Satu kisah yang menarik bagaimana mereka ni mendapat kelazatan membaca Al-Quran. Kisah Abu Sulaiman At-Tamimi, kan? Ketika mana dia solat subuh dengan berwuduk dengan solat insya. Mana dia ambil solat insya, dia ada ayat dia ambil sembahyang
sampai ayat sembahyang tu dia tahan sampai pada waktu subuh, kan. Lepas tu cerita lagi Al-Mu'tamir As-Sulaiman, kan, bila mana dia menceritakan bahawa Abu Sulaiman ini diceritakan Abu Sulaiman bila dia baca seorang salafus soleh, bila dia sembahyang, bila dia baca tabarakalladzi biyadihil mulk sampai ayat falamma tu, diceritakan dia baca, dia ulang-ulang yang Mu'tamir ni dia nak, masa dia nak balik ni, dia dengar Abu Sulaiman tu baca. Lepas tu dia mai esok subuh nak mai azan, Abu Sulaiman berdiri tempat yang sama dan ulang ayat yang sama, tabarakallazi, dia ulang. Sebab apa? Sebab dia membaca sambil dia mentadabbur Al-Quran, kan. Kisah diceritakan oleh Yamar bin Bashar. Abdullah bin Mubarak, dia melihat Abdullah bin Mubarak ketika benar solat Isya, dia membaca izas sama'un fatarat, kan. Bila dia baca sampai satu ayat surah izas sama'un fatarat, dia baca, dia ulang, dia berhenti, lepas tu dia ulang balik sampai waktu subuh. Dia ceritakan makna mereka membaca sambil mereka menghayati mentadabbur Al-Quran. Diceritakan juga Ar-Rabi', ketika mana ni seorang salafus soleh juga, ketika mendirikan solat dia membaca surah Al-Jasiyah, kan. Bila sampai satu ayat, dia baca, dia ulang ayat tersebut sampai waktu subuh sambil dia menangis. Bacaan berulang ini kerana mereka menghayati Al-Quran, kan. Ini adalah contoh-contoh orang soleh yang terus menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mengerjakan solat. Dan begitu juga diceritakan Sufyan As-Sauri, bila tiba waktu pagi, beliau akan meluruskan kakinya, dia akan duduk bersandar kat tembok, lepas tu kaki dia akan lurus. Sebab apa? Sebab lengoh, sebab nak bagi betul balik orat-orat, sebab berdiri lama ketika mana mereka solat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan marilah sama-sama kita mencari peluang dan kita cuba solat tarawih atau solat di tengah malam di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Diharuskan, diharuskan kita solat sambil membaca Al-Quran ataupun kita memegang Al-Quran ketika mana solat sunat malam. Semoga kita akan merasai nikmat kesyahduan kita dalam melakukan ibadah seperti mana salafus soleh rasa. Akhir sekali saya berpesan pada diri saya, dan saya mengajak muslimin muslimat sekalian supaya kita jadikan para pesoleh ini sebagai idola kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dan kelazatan ibadah ini amatlah bermakna jika kita dapat mengecapi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah, semoga kita dapat beribadah dengan baik pada bulan Ramadan ini. Baca Al-Quran satu huruf baginya satu kebajikan. Satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Dilimpah rahmat bagi yang mendengar, melihat dan membaca. Mukjizat agung menjadi syafaat di akhirat sebagai pembela. Semoga Allah memberkati kita pada bulan Ramadan ini. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.